Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Apa khabar? Salam ukhuwah, salam penuh kasih sayang. Kita bertemu lagi dalam episod yang ke-73 Follow Me Dr. Har, slot mingguan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Dan ini adalah minggu terakhir untuk bulan November ni. Dan sepanjang November ni kita bercakap tentang tajuk besarnya adalah kebolehpercayaan ataupun dari sudut krisis kepercayaan dan hari ini kita bercakap tentang kebolehpercayaan ataupun trustworthiness dan kalau kita lihat daripada episod 4 episod yang lepas kita bincangkan dulu apakah itu kepercayaan. Saya Dr. Har rasa nak kena ulang juga sikit lagi kepercayaan itu adalah satu keadaan di mana kita meletakkan kepercayaan kita kepada seseorang atau sesuatu perkara atau sistem itu dengan harapan kita tidak akan dikhianati. Jadi bila kata kepercayaan tu di situ ada satu situasi yang agak menyebabkan kita rentan ataupun vulnerable sebabnya kepercayaan kita tu boleh saja dikhianati dan dinodai. Jadi elemen kepercayaan ini sangat penting dan kita bincang tentang krisis kepercayaan ataupun the crisis of trust dan kita bincangkan mengapa kita harus bincang tentang aspek ini. Kita tahu bahawa kebanyakan apa yang kita janjikan atau yang kita harapkan itu sebenarnya bergantung dan yang disandarkan kepada kepercayaan kita. Jadi oleh sebab itu hari ini kita bincang tentang kebolehpercayaan ataupun trustworthiness dengan tajuk integriti tunjang kebolehpercayaan Dan hari ini alhamdulillah sebagaimana biasa selalunya di minggu yang terakhir tu kita akan ada tetamu dan saya nak perkenalkan tetamu saya Brother Daniel Teo yang merupakan seorang analis seorang penyelidik. Saya berjumpa dengan Brother Daniel ni lebih kurang berapa bulan yang lepas dalam Clubhouse. Assalamualaikum, apa khabar Brother Daniel? Sihat ya? Waalaikumsalam Dr. Har, terima kasih jemput saya sihat. Harap Dr. Har sihat, penat dari drama politik yang beberapa hari ini. Kita memang penat seminggu tu, saya rasa emosi saya macam roller coaster dan betul. Dan memang dia sangat draining sangat energy draining. Tapi saya rasakan Brother Daniel itulah tanda dan lambang kecintaan dan kasih sayang kita yang sangat ikhlas untuk negara. Jadi alhamdulillah kita ada peluang kali ini Brother Daniel untuk bincangkan satu tajuk yang sangat penting dan ada kaitan juga dengan suasana yang kita hadapi. Kita baru masuk ke dalam fasa yang baru untuk negara kita. Sebelum ni negara ni tak pernah ada satu kerajaan perpaduan. Jadi pada saya tajuk ni sangat penting kerana asas kepada perpaduan itu adalah kebolehpercayaan. Sejauh mana saya boleh percaya Brother Daniel, itu yang sangat penting, dan sejauh mana Brother Daniel boleh percaya saya kan. Adakah apa yang kita janjikan, apa yang kita katakan itu akan kita kotakan, itu sebenarnya sangat penting. Jadi selalu tu saya nak minta Brother Daniel untuk memperkenalkan diri dulu tentang apa yang Daniel lakukan selama ni, apa interestnya dan mungkin yang terkini lah tentang perkembangan kerjaya dan juga hidup Brother Daniel lah. Silakan. Baik, Assalamualaikum, terima kasih Dr. Ha. Nama saya Daniel Teo Zuyong. Saya tahun ni berumur 31 tahun dan saya baru sebulan balik dari London di mana saya menghabiskan pengajian masters dalam bidang komunikasi politik dan seperti yang dimaklumkan tadi saya berjumpa Dr. Ha secara virtual di satu clubhouse bertajuk Kemakmuran bersama Dato' Hishamuddin dan Dr. Madeline, dan dari situ kita buat perancangan lah untuk teruskan berjumpa di alam maya dan sebagainya. Jadi saya sebelum saya sambung masters di London, setahun dari tahun lepas saya bekerja sebagai setiausaha kepada Exco Kerajaan Negeri for Trade and Industry. Dan basically sepanjang 20-an saya memang terlibat dalam berbagai aktivisme politik dan juga kerajaan lah.
Dan terima kasihlah jemput saya pada petang ini. Baik, okey. Saya kira salah satu yang sangat menarik dalam tajuk kita ni, integriti sebagai tunjang kebolehpercayaan. Kerjaya dan juga pengalaman Daniel selaku analis ya. Jadi analis ni nama yang pada saya sangat profesional, tapi mungkin ada juga pernah kawan saya kata dia sebenarnya bomoh peramal, dia kata macam tu lah. Jadi banyak mana kita boleh percaya kata bomoh kita ni, macam tu. Jadi mungkin sangat sesuai untuk kita bincangkan tajuk ni. Jadi Daniel, saya akan mulakan sebagai biasa, kita akan buat takrifan apakah itu kebolehpercayaan atau trustworthiness. Dan mungkin bagaimana jugalah ya Brother Daniel melihat ya tentang kepentingan elemen kebolehpercayaan ni ya secara umum dalam hubungan sesama manusia ataupun dalam sebarang perjanjian ya yang kita lakukan antara organisasi ataupun antara entiti negara dengan negara contohnya ya. Jadi daripada yang mikro definisinya tu kepada dari sudut pandangan saudara Daniel sendiri. Silakan. Ya. Terima kasih Dr. Ha. Actually, first time bila Dr. Ha jemput dan hantar tajuk program petang ini, apa yang muncul dalam kepala is something that saya sendiri menulis hampir 10 tahun yang lalu. Di mana masa tu saya baru dekat 21 umur tahun tu, dan saya mula percaya bahawa, saya mula rasa lah diri saya, bila saya makin berusia, saya makin kurang orang atau perkara yang saya boleh percaya. Mungkin masa tu pun masuk dalam universiti, mula jumpa dengan orang yang berbeza dan sebagainya. Saya sekolah rendah, sekolah Cina, sekolah menengah, sekolah kebangsaan, tapi masuk universiti dia full English sebab saya buat undang-undang University of London. Jadi banyak benda yang asing dan baru dan sebagainya. So itu saya kira sebagai sesuatu yang sebenarnya kurang baik lah, sebab saya percaya yang having trustworthiness, ada sesuatu atau seorang yang kita boleh percaya, itu perkara yang bagus. Namun dari perkara yang tidak bagus ini, dia muncul perkara yang bagus bagi saya, di mana walaupun semakin kurang perkara atau orang yang kita boleh percaya, tapi semakin bila menjadi semakin tua, keperluan untuk percaya itu pun berkurangan juga. Maksudnya saya mula develop beberapa metrik sendiri dalam hubungan antara manusia dan organisasi seperti yang disebut Dr. Ha tadi. So contohnya, sebagai satu contoh, dalam pengajian undang-undang, dia agak menarik, contohnya undang-undang contract law. Undang-undang contract law, macam mana kita nak tahu orang tu akan buat apa yang dia cakap dia akan buat? Kalau dalam contract law, jarang kita jumpa the word trust atau sincerity dan sebagainya. Sebaliknya dia ganti dengan konsep consideration. Apa itu consideration? Maknanya sebelum kita ingin to sign a contract atau untuk cakap yang kontrak ini binding pada 2 atau 3 pihak dan sebagainya, kita kena memberikan satu consideration. So contohnya, saya nak beli sebuah kereta dari Dr. Ha, dan Dr. Ha pun berniat untuk menjual kereta kepada saya. Jadi kita ada kontrak dan sebagainya. Namun sebelum Dr. Ha memindahkan ownership kereta kepada saya, atau saya membagi sejumlah duit kepada Dr. Ha untuk membeli kenderaan tersebut, kita kena ada bagi satu consideration dulu. So biasanya dalam situasi macam ni, saya bagi deposit. So katakan kereta tu RM10, saya kena bagi RM2. Dr. Ha pula kena bagilah some dokumen yang menunjukkan saya ni pemilik kenderaan dan sebagainya. Bila ada consideration macam tu, dan kalau setengah jalan tu ada pihak yang tarik diri atau melakukan penipuan dan sebagainya, mahkamah maka boleh putuskan sebenarnya kontrak ini binding, dan tidak, apabila masing-masing telah memberikan satu consideration, tidak terbuka lagi bagi mana-mana pihak untuk kata, saya sebenarnya tak berniat pun untuk melaksanakan kontrak ini, atau saya ditipu dan sebagainya. Sebab consideration itulah dijadikan sebagai kayu ukur kepada trustworthiness. Tapi itu contract law. In fact, saya rasa one of the reasons lepas saya study law dan saya tak practice, sebab saya jatuh cinta lah macam ayat Dr. Ha dengan politik. Saya rasa politik ni
lebih rumit, lebih dan sebagainya, and then Lebih kita mencabar. masuk kepada trustworthiness between people, institutions, even orang yang berbeza agama, bangsa dan sebagainya. So saya pun mula fikir kenapa ada hostility atau ketegangan antara mereka yang berbeza. Padahal sebenarnya kita boleh je bercampur gaul dan sebagainya. So saya bacalah beberapa buku nak cuba nak faham, and saya pun melalui beberapa pengamatan sendiri terhadap masyarakat Malaysia. One of the reasons saya rasa mungkin kita lebih percaya dengan orang kita sendiri, sebab saya rasa Dr. Ha pun mesti pernah dengar this ayat di mana kita undi sesetengah politikus itu sebab dia orang kita. Dan logik ini atau mantik ini dikembangkan sehingga tak apalah kalau dia makan rasuah ke apa, janji orang kita. Orang mana-mana pun. Saya tak kata ini orang Melayu je yang cakap, orang Cina ada juga yang cakap macam tu, India dan sebagainya. Kalau orang Sarawak pun akan cakap orang Sarawak dan sebagainya. Semua pun ada sebab we are all humans here, Dan saya pun fikir, masa tu saya muda, saya fikir kenapa nak macam tu? Sebab statistik menunjukkan sebenarnya kes penipuan paling banyak berlaku dalam kelompok yang sama. Maksudnya, lagi ramai scammer Melayu yang tipu orang Melayu. Lagi ramai scammer Chinese yang tipu Chinese. Tapi kenapa Chinese cakap juga kena percaya Chinese? Melayu cakap juga kena percaya Melayu sahaja. And it makes sense lah, sebab kalau saya nak scam seseorang tu pun, kita kena bahasa yang sama, kita kena ada budaya yang sama. Selo-belo tu saya kena tahu lah baru saya boleh scam. Kalau tak, kalau seorang Melayu yang hanya boleh cakap bahasa Melayu, seorang Cina yang boleh cakap bahasa Cina sahaja, memang taklah. Macam ayam cakap dengan itik, nak scam macam mana? Tak boleh. So macam mana kita boleh ada fikiran macam tu? It's because saya rasa manusia ni dalam otak kita lah, we use mental shortcuts. Kalau bahasa jargon dah heuristics. Kita guna shortcut ini untuk faham dunia ini dan berdepan dengan sebarang kesulitan. So contohnya kalau dulu kita hidup berpuak-puak atau berkabilah dan sebagainya, kita selalu berperang. Dulu tak ada polis, tak ada agama yang universal atau budaya dan sebagainya. Jadi kita selalu berperang. And kita biasanya berperang dengan orang luar, orang yang berbeza daripada kita dan sebagainya. Jadi selepas beratus atau beribu tahun, kita develop lah satu habit yang kita kena percaya orang kita je. Tapi bila masuk ke dunia moden di mana kalau kita pergi kerja naik LRT pun, kita sebelah kita orang yang berbeza, semua pun naik LRT, atau kita bawa kereta pun kita jam dengan orang yang lain dan sebagainya. Mungkin habit ini sudah tidak begitu relevan lagi. Tapi habit is very powerful. Dia bukan senang lah untuk unlearn dan sebagainya. So I think benda ini terbawa-bawa dari guru nenek moyang sampai ke dunia moden, dan kita masih cuba bergelut dengan perkara itu. Okey. Sangat menarik Daniel kupasan tu. Dalam konteks kita melihatnya sebagai satu kualiti, sifat kualiti yang mungkin dikaitkan juga dengan akhlak juga sebenarnya. Seorang yang boleh dipercaya itu sebenarnya seorang yang kedudukannya tinggi, dan kita mungkin sebab menarik kalau kita kaitkan ni juga dengan cerita tentang hidup Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sebelum dia diangkat jadi Nabi. Sifat Al-Amin itu adalah satu ciri yang sangat penting sebelum dia boleh mengatakan sesuatu yang macam out of the world punya message dakwah itu. Dan kalau kata dia seorang yang tak boleh dipercayai, maknanya dia memang selalu menipu contohnya, atau selalu tidak menepati janji. Jadi siapa yang nak percaya dengan mesej yang begitu penting? Jadi itu sebabnya hari ini kita mungkin melihatnya itu sebagai saya selalu melihatnya sebagai maruah diri kita, seorang itu boleh dipercaya atau tidak. Jadi dia satu yang sebenarnya berat, dan saya suka bila dia katakan tadi bahawa kita hanya akan lebih percaya kepada our same tribe and kind. Yang tu Daniel mungkin tak tahu sebagai seorang biologist, kita memang tahu bahawa primitive brain kita ataupun otak primitif kita yang kita kongsi bersama dengan semua vertebra ataupun haiwan bertulang belakang, otak yang paling primitif itu sebenarnya
tujuannya untuk survival kita. Jadi kita kena ada satu shortcut tadi tu untuk tengok dia dan kita tahu dan terus menakrif sama dia boleh dipercayai atau tidak. Begitu. Betul, betul. Jadi kalau kita lihat seorang itu warnanya lain, ya mungkin dari sudut rupanya lain, bercakap pula dengan bahasa yang kita tak faham, kita punya primitif brain akan terus keluarkan alarm dan signal bahawa jangan percaya orang ni. Jadi dan itu juga bila kita lihat seterusnya semakin kompleks untuk maknanya kita buat keputusan setiap detik ya sebenarnya Daniel untuk percaya atau tidak begitu. Ada macam Daniel sendiri datang kepada perbincangan ini ya pada waktu yang ditetapkan kerana percaya Dr. Har pun akan masuk ke dalam masa yang sama juga. Jadi so dalam konteks ini saya ingat arwah bapak saya Daniel dia kata menjadi orang yang boleh dipercaya ini sebenarnya sangat penting untuk menjadikan kita ni orang yang dilihat baik itu. Ya, maknanya dilihat baik atau tidak itu adalah dipegang pada janjinya. Bahasa pantun Melayu siakap senahung gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Ya, saya dari kecil saya tak faham, saya tahulah ikan-ikan tu tapi apa kaitannya? Rupanya apabila kita berbohong itu adalah pecah amanah yang pertama. Dan kalau kita ya sentiasa berbohong akhirnya kita boleh lakukan yang lebih besar lagi. Jadi itu dalam konteks kebolehpercayaan dan juga apa yang dilihat sebagai jati diri seseorang itu. Kan Daniel sebenarnya kalau lihat dalam Al-Quranul Karim ayat yang paling panjang satu ayat tu satu muka surat saja kalau Al-Quran itu adalah ayat berkenaan dengan hutang. Ya, dan walaupun hutang itu sedikit dia mesti ditulis. Itu ada di situ dia punya terms and conditions. Ya, supaya ianya tidak mudah untuk dirungkai begitu saja. Jadi sebenarnya memberikan walaupun kita boleh percaya lah dia ni boleh percaya saya takkan nak percaya dia ni lah begitu kan. Jadi sebenarnya kalau diangkat di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita kata okey Daniel walaupun saya berhutang dengan Daniel RM50 sajalah tapi saya kena letakkan sedikit janji di situ sebenarnya pahalanya sangat besar kerana kita mengikuti apa yang ada dalam Quran tu. Jadi yang begitu pentingnya tentang hutang ataupun kebolehpercayaan elemen inilah. Okey. Ada apa-apa Daniel nak tambah di situ atau kita boleh pergi kepada aspek yang lain pula? Boleh? Boleh, kita pergi yang next. Okey, alright. Seterusnya tu, saya rasa ini mungkin sebagai penyelidik analis Dr. Har sendiri dalam bidang Dr. Har memang kuantitatif lah research Dr. Har. Jadi mungkin Daniel sebagai social scientist ni dah ada dua-dua ya, kualitatif, kuantitatif ya. Jadi bagi penyelidik sebenarnya kebolehpercayaan ni adalah satu kualiti utama yang akan menentukan credibility ya sesuatu kajian. Ya, macam Dr. Har kajian kami adalah mengenai ubat ya, contohnya mengenai apakah ubat yang terbaik, ubat A atau ubat B begitu. Jadi design kajian itu, reka bentuk kajian itu mestilah ya full proof. Kalau tak nanti kita akan dapat sebenarnya mungkin ubat B yang lebih berkesan, tetapi disebabkan design itu jadi ubat A pula. Jadi tak ada credibility. Jadi dan kebolehpercayaan itu sangat penting kerana kita nak memberikan rawatan kepada pesakit ya? Dan kita nak menambah baik bukannya nak merosakkan lagi. Jadi bagaimana agaknya kebolehpercayaan ini, elemen ini boleh mempengaruhi dimensi yang lebih luas. Bukan hanya kajian, tapi mungkin dari sudut ekonomi, sosial dan politik ini. Silakan. Saya in fact bila cakap pasal penyelidik ni dan saya teringat apa yang berlaku hari ini lah. So hari ini semua orang bertenang sikit, tak ada banyak-banyak forward pasal politik dan sebagainya. Tapi hari ini ada satu interview dekat satu stesen radio berbahasa English di mana ada seorang akademik lah dijemput untuk membentangkan dapatan beliau tentang sokongan pengundi terhadap blok-blok politik yang bertanding pada musim inilah. Dan salah satu dapatan yang dikeluarkan oleh beliau ramai orang forward dalam grup untuk nak bincang iaitu sokongan pengundi Melayu terhadap blok yang mana, berapa peratus dan sebagainya. Ketika banyak data saluran dan sebagainya masih belum siap oleh pihak SPR, akademik ini sudah ada dah. Okey, kalau blok A dapat peratus 10%, blok B dapat 30% dan sebagainya.
Jadi ramai orang percaya dan mereka berbincang atas fakta yang dianggap atas statistik itu yang dianggap sebagai fakta. Dan masa tu saya tengah sibuk dengan kerja baru, nak prepare dan sebagainya. Dan bila saya nampak tu, saya tanya soalan simple je. SPR tak siap lagi data saluran ni. Dia nak kira berapa jumlah pengundi yang membuang undi dan siapa sokong mana dan sebagainya. Saluran ini sokong siapa, macam mana dia boleh tahu? Dan kalau pengalaman saya, kalau kita nak beli data sebegitu, sebenarnya kena bayar. Satu muka surat dari SPR kalau tak silap RM10 macam tu. Jadi data tu kena TikTok lah sebab ada pihak wakil parti-parti politik dan sebagainya untuk memantau proses pengundian ini. Tapi lepas tu orang mula bincang balik apa yang persoalan yang saya telah lontarkan. Oh yeah, actually how does she know that? How does she know that blog ni dapat sokongan peratus sekian-sekian dan sebagainya? And I think this is where dia kadang-kadang kita even penyelidik pun bila dia nak cepat mungkin sebab interview pun minta cepat dan sebagainya, atau dia nak cepat menjadi famous dan sebagainya, dia terlalu laju membentangkan dapatan yang sebenarnya raw data tu tak ada lagi, tapi you dah ada dapatan dah. Itu pun jadi yang sanksi dan sebagainya. Itu dalam dunia penyelidikan, social science and all that. So tapi bagi saya bila Dr. Ha bandingkan tentang ubat, social science and even secara umum dan sebagainya, saya teringat satu ungkapan oleh seorang Ratu England lah, Catherine the Great. Dia kata dia kritik orang falsafah. Dia kata, you philosophers write on paper. Paper is patient. I write on the skins of human being. Apa maksud dia? Maksudnya bila kita menulis, kita buat kajian dan sebagainya on paper, paper ni tak akan menyangkal apa yang kita cakap. Paper ni dia aja kita tak tulis apa, dia tak akan tegur, dia tak akan betul ke mempersoalkan dan sebagainya. Tapi manusia sikit-sikit dia akan jawab balik. Especially kalau dia anggap kita sebagai kuasawan dan sebagainya. So dan itu bermaksud juga manusia ni dia bukan statik, dia berubah dan sebagainya, and hopefully kebolehpercayaan ini sesuatu yang melambatkan sedikit proses pertukaran dunia, globalisasi dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak capai benda tu? Dia kalau contohnya saya nak cakap dengan Dr. Ha, especially kalau kita datang dari budaya yang berbeza, bangsa dan agamanya, kita tak ada template yang sama. Contohnya kalau Dr. Ha contohnya seorang berbangsa Cina, saya tahu gelaran apa yang patut digunakan. Tapi sebab Dr. Ha bukan bangsa Cina, saya kena fikir, saya kena tanya kawan, saya kena tanda Dr. Ha sendiri. Begitu juga sebaliknya. Bila Chinese New Year kita nak cakap apa, Hari Raya dia template dia tak ada. So itulah saya lihat mungkin di situlah nilai dan kepentingan kerja-kerja yang dibuat seperti program Dr. Ha dan sebagainya untuk mendekatkan manusia yang berbeza, untuk saling memahami dan mengenali lah. Dan saya rasa mungkin macam mana cakap, the beauty and burden of this thing is that kebolehpercayaan ni tidak boleh dibina melalui shortcut. Dia tak ada shortcut. Dia tak boleh, okay, hari ini kita pop ubat A dapat percaya dan sebagainya. Itu bahaya ubat tu. Macam tu. So kita kerja ni sangat orang putih panggil painstaking. Dia sangat bosan, sangat lama, sangat membenarkan, dan result pun tak guarantee. So itulah yang saya boleh komen tentang apa yang kita cakap pasal kebolehpercayaan dalam akademik, pasal sains politik. Ada seorang saintis politik yang macam tu dengan manusia pula dia suka, dan tak ada cara untuk membina benda ni selain daripada pengenalan yang lama dan mungkin menyakit hati, tapi itu je lah cara dia. Baik. So kalau kita lihat juga mungkin dari sudut dimensi ekonomi terutamanya selepas berlaku di depan mata kita apabila Perdana Menteri yang ke-10 dilantik dan dinamakan, pasaran kita memang pasaran saham mula mengukuh, ringgit juga nilainya mengukuh. So di situ selalu dikatakan bahawa kebolehpercayaan itu membuatkan seorang tu, terutamanya dari sudut ekonomi, membuat keputusan untuk melabur, untuk put their money on it. Jadi saya rasa trustworthiness ini memang satu elemen yang walaupun kita tak boleh nampak
macam contohnya satu mark macam ni, tetapi dia satu elemen yang sangat penting. Okay? Maybe Daniel nak komen on that. Silakan. Yang selama ni saya lihat memang integriti ni nilai yang penting lah, dan saya ada definisi sendiri tentang integriti. Bagi saya integriti itu kelakuan yang bosan dan konsisten setiap masa. Maksudnya kita tahu tapi kena juga ada moral value dia, iaitu betul. Dia konsisten, orang ni memang bosan, dia akan selalu buat benda yang betul, dan kita boleh harapkan dia buat sesuatu yang betul dan yang sama. Maksudnya dia akan respond in a way that kita dah agak dia memang macam tu, dia jujur, dia integrity dan sebagainya. So itu sesuatu yang dikatakan orang berintegrity. Yang mungkin Daniel nak mencelah sikit. Doing the right thing when nobody is watching. Maknanya dia tak payah ada orang tengok pun dia akan buat benda yang sama. Maksudnya kan? Itulah maksud saya, dia jadi bosan. Dia tak akan cari jalan lain, dia tak akan idea yang jahat dan sebagainya. Dia memang macam tu, orang baiknya. Tetapi mungkin bila saya lihat balik definisi saya ini dalam dunia yang lebih globalization dan sebagainya, mungkin dah tak cukup dah. Sebab ambil contoh Malaysia lah, dan ini mungkin menyentuh sedikit harapan saya rasa kebanyakan rakyat biasa terhadap kerajaan yang baru ini. Ekonomi Malaysia ditakdirkan sebagai crony ekonomi, banyak rent seeking dan sebagainya. Maksud dia ialah banyak kontrak besar dari sektor awam, kerajaan khususnya, diberikan tanpa banyak transparansi, tanpa banyak nego dan sebagainya. Dan di sini mungkin kita perlu konsep yang mungkin lebih baru sikit, sebab bagi orang bisnes sebenarnya tak kisahlah sistem ekonomi itu macam mana, mereka boleh adapt, dia boleh menyesuaikan dia dengan organisasi syarikat dia dan sebagainya kepada keadaan ekonomi dalam sesebuah negara itu. Contohnya one day kalau kerajaan baru ini memang betul-betul reform ekonomi, jangan terperanjat bila community bisnes ini banyak yang bising. Dia akan cakap kenapa kacau cara lama kita buat bisnes. Bukan sebab dia tak ada ni, tapi sebab consistency itu terkacau dah. Jadi konsistensi sahaja tak cukup untuk menakrifkan integriti. Dia kena ada macam cakap, ada some moral element kat situ. Orang tak tengok pun kita buat benda yang betul. Masalahnya ada juga kemungkinan bila kita dah biasa, orang tak nampak kita biasa buat rasuah, boleh juga. Kan dia tak semestinya buat sesuatu yang betul, So mungkinlah kita perlukan konsep yang baru bila kita lihat ekonomi, sebab struktur ekonomi negara dah lama dah jadi struktur macam ni. So kita perlukan sesuatu yang mampu mengganggu kebolehpercayaan struktur ekonomi Malaysia. Dari segi dalam konteks rasuah, ekonomi, tender terbuka dan sebagainya. Semua ini memberi banyak unsur-unsur ketidaktentuan dalam proses perniagaan, dan sebenarnya perniagaan tak suka bila macam tu. So itu dia lah. Saya suka bila Daniel katakan tadi business community ni atau pemain-pemain industri ataupun perniagaan ini sebenarnya dia akan tengok peraturan yang ada, dan konsistensi itu membolehkan mereka merangkalah apa strategi nak buat. Maknanya it can be consistently correct or consistently wrong. Maknanya dan di situ lah tadi Daniel kata adanya nilai, adanya entity morality, sebabnya who decide on the right and the wrongs, jadi saya lihat lagi sekali bahawa integriti ni memang perlu ditanamkan daripada kecil. Kalau tidak, dia tidak dilihat sebagai satu ciri atau kualiti yang perlu diberikan keutamaan. Jadi mungkin menarik juga kalau misalnya kita pergi sekejap waktu kita kecil, Daniel, mungkin untuk Daniel taklah jauh sangat, untuk saya dah 40 tahun yang lalu gitu. Saya ingat masa saya darjah 1, saya duduk di sebelah kawan saya dan dia
Masa tu kan Daniel tahun 73. Duit 50 sen tu pada saya besar benar dah tu duit tu kan. Saya dan kawan saya dapat datuk dia bagi dan dia bawa ke sekolah dan dia minta saya simpan ya. Saya ingat hari Jumaat macam ya hari Jumaat dia bagi, kemudian dia kata Isnin nanti dia nak ambil balik. Saya kata kenapa dia nak ambil kat saya? Rupanya dia tak nak bawa balik. Nanti adik dia curi. Adik dia 2 orang lelaki nanti nak beli aiskrim pakai duit dia tu. Jadi dia minta saya simpan. Itu adalah hujung minggu yang sangat berat pada saya. Sebabnya duit 50 sen tu saya rasa, dan saya beritahu kat almarhum bapa saya, saya kata saya dapat duit 50 sen ni. Ya, saya buka satu. Dia saya punya ingatan selalu vivid ya, dia in colours lagi. Saya ingat lagi saya punya kotak duit tu, kotak pensel saya warna biru. Saya letak di bawah begitu, di atas tu saya letakkan saya punya pensel dan pemadam sebab saya takut sangat orang nampak duit tu. Tak tahu kenapa. Saya beritahu kat bapak saya kata ni ada duit 50 sen. Bapak saya kata siapa punya? Saya kata kawan saya punya, saya simpan. Bapak saya pun banyak soalan sebab saya nampak bapak saya macam pun muka dia pun setujulah bahawa itu satu beban sebenarnya kan, dan bapak saya kata simpan baik-baik duit tu. Kata hari Isnin nanti bila kawan minta balik bagi duit tu balik. Masa tu saya dah mula tahu nilai duit kan. Saya kata saya boleh gunakan duit ni kan, lepas tu nanti saya bagi je lah balik kat dia 50 sen lain. yang daripada tabung saya. Muka bapak saya berubah dia kata tak boleh kalau ikut amanahnya sebab dia bagi simpan yang ni, kita kena pulang yang ni juga. Dan saya kata kalau pensel biru ni kan, pen biru ni yang dia bagi pinjam kat dia suruh saya simpan, saya bagilah balik yang ni, tapi ni duit dia tu nilai dia. Saya nampak bapak saya, dan dari situ saya mungkin pada 7 tahun itu saya merasa bahawa diberi amanah itu satu yang sangat berat. Ya, dan by right dan tentu sekali lepas tu jumpa duit 50 sen atau 5 sen pun saya dah menggetar ni duit apa ni. Dengan duit ni begitu. Jadi pada saya integriti memang sangat perlu ditanamkan daripada kecil lagi. Ya, bahawa ia adalah satu nilai yang sangat diberatkan. Dan satu lagi bapak saya kata kalau saya mula berbohong, bapak saya takkan percaya lagi saya next time. Itu pada saya yang sangat mahal ya. Nanti kalau dia tak percaya saya, apa yang saya cakap dia tak percaya macam mana ni? Kan? Jadi mungkin ini nilai. Mungkin dia boleh share sikit agaknya bila agaknya dia mula memahami tentang kepentingan integriti, keyakinan dia boleh percaya. Mungkin saya boleh kongsi pengalaman waktu final year law study saya. Di London. Tak, yang ni degree dia 2015. Saya masa tu study dekat KL lah, di tempat sekolah undang-undang yang lama dekat Petaling Street. Masa tu untuk tempoh beberapa bulan kita ada seorang visiting professor dari London, Professor Wayne Morrison. Dan dia ajar salah satu bidang subjek yang saya cukup suka, kriminologi. Dan saya ambil kriminologi sebab masa tu dah agak muak dah dengan undang-undang dan sebagainya. Saya ambil subjek yang tak ada kaitan dengan law, kriminologi. Dan nasib baik saya agak suka. Saya suka gila sebenarnya dengan subjek itu. So one day kita habis kelas tentang mencuri. So dia explain kenapa orang mencuri, apa psikologi pencuri dan sebagainya. Dan kita dapat beberapa kategori. Ada yang orang mencuri sebab keperluan, dan keperluan ni pun ikut berbeza. Ada yang sebab dia curi makanan yang kita tahu, mencuri Milo, beras dan sebagainya. Tetapi ada satu case ni yang agak kurang tapi kerap dilapor dalam media, iaitu orang kaya yang mencuri. Dan dia bukan mencuri duit yang kita faham 1MDB semua tu, tapi mencuri benda-benda kecil. Contohnya kleptomania. Kita panggil kleptomania. Yes, kleptomania. Dia ambil contoh Paris Hilton dan sebagainya lah. Paris Hilton dia suka curi lipstick dan sebagainya, benda macam tu. Lepas tu saya masa tu tak faham lah sebab masa tu usia pun muda, pengalaman hidup pun kurang. Saya asyik kacau profesor tu. Profesor, why this? Why semua. Last dia macam mungkin rimas dengan saya. Dia cakap, okay, you know what Daniel? I have an idea. Apa kata saya menulis sebuah sepucuk surat, okay? Daniel buat kajian lapang. And the idea was, dia bagi satu surat menerangkan saya tengah buat satu research
Dan antara research saya adalah memahami psikologi mencuri. Dia suruh saya pergilah mana-mana kedai yang Daniel suka, pergilah mencuri dari kedai itu. Kalau kena tangkap ada surat ni. Tapi kerja you is sebelum ditangkap jangan keluarkan surat tu. Masa tu saya fikir pun tangan berpeluh, betul ke nak buat ni semua. Tapi sebab masa tu ingin tahu yang cukup kuat dan sebab lecturer luar negara dia cakap macam tu, dia bagi ruang untuk kita eksperimen, saya pun ambil lah peluang tu. Saya pergi salah satu kedai yang saya suka, Kinokuniya, kedai buku di KCC. Kedai buku, apa buat curi. Saya pergi situ dan saya habiskan hampir 2 jam nak faham macam mana nak curi tanpa ditangkap dan sebagainya. Dan masa tu saya mula faham, okay, benda ni sebenarnya exciting. Benda ni thrilling. Dia sangat mengujarkan. Precisely. Pumping, adrenaline pumping. Precisely sebab kita tahu benda tu benda salah. Dan di sini juga mungkin antara salah satu pengajaran yang saya dapat dari pengalaman 2 jam ini adalah sebenarnya kita jangan, macam mana cakap, bila kita sangat mementingkan pengajaran, benda ni bagus, benda tu baik, benda tu jahat, benda tu buruk dan sebagainya, kadang-kadang kita lupa bahawa sometimes it feels good to be bad. You know, sometimes the passionate side of crime, sesuatu yang agak enticing, sesuatu yang mampu memerangkap nafsu manusia. And kadang-kadang bukan nafsu pun. Saya pergi mencuri bukan sebab saya perlukan buku semua tu pun, tapi sebab nafsu saya lain. Dia lain dari sikit. You know, so kalau kita ingin memahami psikologi, kenapa orang buat sesetengah ni dan sebagainya. Dan satu lagi perkara yang penting dalam kriminologi, kita selalu disuruh jangan judgemental. Kerja kita di sini bukan untuk menilai tapi untuk memahami, bukan untuk menghakimi. Kita kena faham, you know that. And I think after the 2 hours peluh semua, tengok guard tu pun tu tengok apa budak ni jalan ulang-ulang tempat sama je. Masa tu saya mula faham lah kenapa ada orang curi, kenapa. Tapi konteks saya adalah saya ada surat, bukan saya mencuri. Jadi pengakuan pula kan, Kinokuniya cari pula. Tapi saya buat field work dan sebagainya. So tapi dia memberikan banyak insight tu tahap. Mana Daniel memang mencuri dan ditangkap masa tu? Tak. Saya masa tu okay. So kalau nak dipanjangkan cerita, saya jumpalah beberapa blind spot dalam kedai tu di mana CCTV tak nampak. Kenapa saya perlukan blind spot tu? Sebab nak keluarkan barcode dalam buku tu. Bila kita keluarkan, bila keluar dari kedai tu dia tak ring. Tak bunyi. So saya cuba dengan sebuah buku dan dia berjaya. Dan di sinilah saya nak ceritakan betapa integritinya saya apabila saya memulangkan buku tu kepada kedai dan beritahu mereka sebenarnya ada loophole dalam ni semua ni. Dan saya tunjukkan surat dan sebagainya lah. You know, and this is also one of the irony where sebenarnya banyak proses kerajaan dan pertubuhan, organisasi dan sebagainya, sebenarnya mereka selalu hire, mengupah mereka yang kriminal, pencuri dan sebagainya untuk memahami sistem integriti masing-masing. So kita tengok cerita kan, hacker atau pencuri atau jailbreak dan sebagainya, pihak kerajaan akan mengupah dia balik. Okay, tolonglah, you ni sangat pandai melarikan diri atau menggodam something, kita bayar you banyak-banyak duit, you tolong advice, jadi expert kita untuk macam mana dan sebagainya. Tapi benda ni juga macam mana nak cakap, dia ignore lah what I said about the passionate side of crime. Kita rasa excited, kita rasa kita buat sesuatu yang tak patut, dan benda tu yang sangat thrilling. So benda ni dan apa dapatan saya sendiri, saya jadi less judgmental about people yang buat dosa, orang yang buat salah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang dia buat salah tu mungkin sebab dia tak tahu, bila dia buat tu tiba-tiba dia rasa seronok pula. Bukan sebab dia jahat tapi sebab dia manusia. Dia tak sengaja. Dia memang macam tu. Dia pun tak tahu dia ada kleptomania until today. Tiba-tiba dia buat, dia jatuh lah. Kita kan, we're all human dan sebagainya. So itu antara interesting lessons from my own experience. Baik. Kalau tengokkan kleptomania dalam tahap jumpa perkataan tu masa tahap belajar psychiatry. Dia dikira sebagai salah satu daripada disorder. Sebab selalunya mungkin dengan judgement yang betul kita takkanlah mencuri kan, terutama bila
saya pula merasakan itu harga diri saya, padahal tak ada orang tengok pun, tapi saya yakin Tuhan tengok saya. Jadi itu di situ ada elemen yang mana pada saya dia menjadikan satu garis panduan lah. Tapi saya pernah ingat lagi seorang junior saya, anak orang kaya, tapi memang mencuri di asrama tu. Benda yang kecil-kecil dan dia boleh beli mungkin yang lebih baik daripada itu. Tapi itu saya teringat lagi dia kata dia punya excitement tu untuk mencuri dan tidak ditangkap. Itu sangat seolah-olah macam score goal ya. Dia bagi you that endorphin rush tu yang dan dia kembali kepada apa pantun yang saya sebut tadi, siasat senohong dalam ikan budi, akak bohong, dan walaupun kita bohong orang percaya, so kita bohong lagi dan akhirnya kita mencuri dan jadi sebenarnya perkara ni menyebabkan pada saya orang yang mencuri berjuta-juta bilion tu dia bermula dengan mencuri RM1 dulu. Dan sekarang ni kan kalau di Astro ada satu yang one cent thief tu, ya. Dia sebenarnya kita tahulah dia punya keadaan dia, kesempitan hidup dia. Kemudian dia dapat idea ni. Kalau dia ambil 1 sen daripada semua akaun ni dia dapat jutaan. Jadi di situ juga menunjukkan bila orang tak tahu, orang tak perasan dan akhirnya dia sangat exciting ya. Jadi di situlah sebenarnya bila mungkin sebelum kita pergi kepada yang topik yang mungkin pertanyaan yang terakhir saya kepada Daniel, saya teringat antara perlawanan antara nafsu dan akal itu. Kalau dalam cerita tu kan Daniel either muka Daniel dengan hello tu ke atau muka Daniel dengan horn tu kan. Dengan tanduk tu kan. Dan Hamka menulis dalam buku dia falsafah hidup, dia kata ibarat antara akal dan nafsu itu ibarat kuda dan akal itu adalah penunggangnya, dia kata. Jangan sampai nafsu itu menjadi penunggang dan akal itu pula menjadi kuda. Saya suka besar sangat dia punya analogi itu sangat dalam sebenarnya. Jadi bagaimana kita meletakkan akal kita itu sebagai penunggang pada nafsu kita tu, maka selagi itu kita boleh kita tak gelap mata contohnya integriti ni. Baik. So sebenarnya mungkin juga integriti ni bukan hanya dalam konteks benda ataupun wang, tapi juga dari sudut kepercayaan. Saya selalu kena deal dengan wanita yang sangat tertekan bila pasangan suaminya berkahwin lain contohnya kan, di belakang pengetahuannya. So itu sebenarnya kenapa infidelity atau kecurangan itu adalah satu yang sangat menyakitkan kerana dia melibatkan pecah amanah. Juga itu juga sebagainya, makna tak ada integriti lah kan. So itu yang buat mungkin orang perempuan sangat sakit hati tu dia. Baik, so sekarang saya mungkin kita boleh kalau misalnya kita simpulkan juga perbincangan kita ni, melihat kepada sebab kita bincangkan Daniel tentang integriti sebagai tunjang kepada kita punya kebolehpercayaan dan keyakinan ini. Mungkin kita lihat daripada aspek kepimpinan dan kepengikutan. Tadi tu kan ia adalah hubungan manusiawi yang sangat penting maknanya kebolehpercayaan ini bagaimana gaya integriti dan kebolehpercayaan, keyakinan ini kita pupuk dan kita jadikan nilai utama dalam satu organisasi. Who starts first? Pengikut dulu ke yang mesti demand tu daripada pemimpin, atau pemimpin dulu yang sebenarnya mengharapkan integriti pengikutnya, ataupun it has to happen simultaneously? What do you think, Daniel? Mungkin sebelum kita lihat bagaimana kita nak memupuk benda yang luar daripada kebiasaan, kebolehpercayaan dalam politik, especially satu bidang yang penuh dengan tipu muslihat dan sebagainya. Mungkin kita kena juga lihat kenapa bidang itu penuh dengan tipu muslihat. Kita kena faham how leaders actually do it, and saya macam saya cakap sebut tadi, saya kerja dengan politik for the past in my 20s dan sebagainya. Saya masa tu bila tahun pertama saya
saya habis kerja sebagai PA kepada seorang ahli parlimen, dan habis setahun tu saya ambil cuti. Saya ambil cuti untuk merenung balik apakah saya nak teruskan dan apa yang saya telah belajar sepanjang tahun ini. Dan selain daripada beberapa pengalaman peribadi yang kecil dan sebagainya, saya tak dapat satu framework yang faham kenapa bos saya buat keputusan ketika macam tu, kenapa bila dia ceramah dia sebut benda ni, kenapa pemimpin parti buat macam tu dan sebagainya. Until saya jumpa sebuah buku ni yang dinamakan 48 Laws of Power. Dan saya pun saya share satu bab dari buku itu, nasihat untuk kerajaan yang baru. Jadi bila saya nampak buku ni, bila saya habis baca, saya rasa saya dapat satu frame. Saya mula boleh faham kenapa pemimpin kita tidak begitu mementingkan kebolehpercayaan, integriti dan sebagainya. Sebaliknya mereka mementingkan creating a sense of awe, 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 yang takut dengan aura dan sebagainya, yang kita sebut aura atau karisma atau wibawa dalam bahasa Melayu. Atau dia fokus kepada membina cult, di mana mereka patut tanpa berfikir sebab terlalu terpegun dengan aura si pemimpin yang satu ini dan sebagainya. Blind loyalty begitu ya. Blind loyalty itu. Total blind loyalty. And what is interesting is buku itu cukup menarik dah, tapi bila saya bawa buku ni, masa tu saya bawa kepada kawan-kawan yang lebih intelektual dan saya minta lah, jom we need to read this. Masa tu pitching saya macam ni, kita yang kononnya intellectual lah, yang progresif dan sebagainya, kita selalu fokus on the power of philosophy. What if for once kita ubah sikit pendekatan, kita kaji pula the philosophy of power. Kalau kita tak faham kuasa itu, macam mana kita nak fikir? Falsafah is a kind of thinking, macam mana kita nak faham dan sebagainya. And to my surprise, saya rasa pitching saya dah power habis dah dan sebagainya. Tapi bila pitching dekat kawan-kawan, oh no Daniel, buku ini bukan buku akademik yang serius. Kita tak naklah, kita hanya nak baca tentang Immanuel Kant, kita hanya nak baca pasal Socrates, Ibn Khaldun dan sebagainya. Buku ini dia tak masuk dalam falsafah lah, kita tak nak. And I was surprised at the kind of response daripada kawan-kawan yang saya anggap sebagai orang bijak pandai, you know. Dan mungkin juga kita lihat mungkin di sini nampak perbezaan lah. Most people sebenarnya tak ada masa atau kecenderungan untuk berfikir panjang, untuk berfalsafah. Pemimpin ni macam mana dan sebagainya. Kalau kita pula fikir mungkin orang-orang yang progresif, yang ni semua ni, mungkin dia fikir dalam dunia yang lain berbanding pemimpin itu sendiri. So contohnya dalam buku itu dia sebut sebagai pemimpin. Apa penulis dia ni? Sorry, Robert Greene. Robert Greene. Green tambah E, hijau dengan tambah E kat belakang. So contohnya ada beberapa kali dan beberapa bab dalam buku itu di mana dia sebut sebagai pemimpin kita kena membina cult. Kenapa? Sebab bila ada cult kita ada soldiers yang akan berkhidmat untuk kita, dan mereka ni merupakan sumber dan tanpa kita perlu menanggung mereka dan sebagainya. On the other hand, dia juga sebut jangan ramai sangat cult. Bila ramai sangat cult, nanti you tak dapat nak tawan hati elit pula. Sebab bila kita jadi kuasawan, kita perlukan orang bijak pandai. Dan orang bijak pandai paling benci cult. Jadi sebagai leader, you kena balance dan sebagainya. So this is very very interesting to me. Dan lepas saya baca, saya rasa saya boleh faham kenapa orang politik, orang pemimpin dia membina gerakan dan sebagainya. You know, so so that is the thing lah. And I remember satu lagi bab dia sebut, in order to be a king, or rather before you be a king, treat yourself like a king. Act like a king to be treated like a king. Macam tu, you know. Dan saya rasa mungkin juga penulis itu target audience dia juga kepada mereka yang progresif, yang intelektual, untuk meyakinkan mereka bahawa look guys, kalau hampa ni duduk dalam bubble sendiri, tak tahu pun dunia ini sebenarnya orang fikir apa, leaders fikir macam mana, mustahil lah kita nak ubah benda itu. So this is my approach lah. You know, of course saya masih percaya kita perlu bina integriti, ketulusan dan sebagainya. Tapi sebelum kita bina tu, kita kena lihat asas dia dulu. Selama ni orang duk bina atas apa? You
So this is where saya rasa sebut buku ni mungkin berguna lah untuk diskusi lebih berbincang contohnya. Baik. Wow. Saya selalu Daniel dalam perbincangan saya minggu-minggu akhir setiap bulan itu, saya memang akan bertemu dengan banyak permata yang buka mata saya, ya, buku-buku. Jadi saya pun sedang dalam proses nak menulis perbincangan yang dah ada di dalam Folme Dr. Har ni. Setiap bulan tu ada saya rasa satu chapter yang yang agak tebal, ya, dan diberikan juga. Kita bincang tentang grouping, ya, ataupun fikir kelompok yang mana sangat penting untuk budaya kultus lah ataupun cult. Ya, di situ tu contoh-contohnya grouping yang, ya, the mass suicide dekat Guyana, kan, the Church of People, semua tu adalah disebabkan oleh satu kerangka fikir yang mana tidak ada siapa yang membantah, tidak ada siapa yang mempersoal. Ya, dan di situ sebenarnya kalau katalah pemimpinnya gila pun, ya, diikuti juga. Ya, jadi dalam konteks ini saya mungkin nak kembali kepada perbincangan saya di awal tadi. Saya membawa contoh Nabi Muhammad SAW sebagai satu contoh teladan yang sangat dipercayai kerana Al-Amin itu salah satu sifatnya, dan juga amanah itu salah satu sifat Nabi, ya. Dan kalau Nabi-Nabi ni tidak ada sifat amanah tu, kita tak ada integriti, tak ada siapa pun yang akan percaya, ya. Dan mungkin dengan tajuk yang elemen yang kita sebut tentang kepimpinan dan kepintutan, bahawa mungkin boleh percayaan kita itu kena disandarkan juga dengan keyakinan dan akidah, yang mana di atas daripada segala-galanya, ya. Yang satu-satunya boleh kita percaya, satu-satunya yang tidak akan memungkiri janji. Dalam Al-Quran itu banyak kali diulang-ulang bahawa Allah tidak akan memungkiri janji. Ya? Dan so mungkin, ya, dalam pengalaman hidup saya juga, Daniel cakap dengan tadi, mungkin di awal itu Daniel mungkin rasa lama-lama keyakinan dan kepercayaan itu terhakis apabila melihat orang bercakap lain, melakukan sesuatu yang lain, ya. You still disappointed dengan itu. Saya rasa saya pun begitu juga, tetapi mungkin disebabkan oleh latar belakang saya dibesarkan oleh almarhum bapa saya tu, dan kepercayaan saya bahawa manusia memang kita tak boleh percaya, tetapi Tuhan dia takkan mensediakan kita. Jadi itu menjadi satu tali yang sangat kuat untuk saya pegang. Dan saya suka cerita-cerita macam contohnya dua cerita yang bila cakap tentang kebolehpercayaan ni. Satu tentu tentang seorang pelajar dalam sekelompok pelajar tu, gurunya dia bagi test yang last kali, dia kata ni semua, tak tahulah cerita dia macam ni, tapi around like this lah, kan. Bagi ayam seekor seorang, lepas tu sembelih kat mana tak ada orang, tak ada yang boleh melihat, tak ada tempat yang tak ada boleh dilihat oleh yang lain gitu. Jadi bagi masa lebih kurang dalam 2 jam gitu, dan bila balik tu semua budak-budak ni ayam semua dah kena sembelih, dia seorang saja yang masih hidup. Semua tu menggelakkan dia lah. Jadi Tuan Guru tanya pada yang pertama ni, sembelih di mana? Dia kata saya masuk gua. Okey, yang ni, saya masuk dalam perigi buta. Saya masuk dalam perigi buta, tak ada orang nampak, kan? Okey. Masing-masing pergi kat tempat, dan ditanya yang pada pelajar yang terakhir ni, yang kenapa ayam kamu masih hidup? Dia kata saya pergi semua tempat, saya tak boleh bagi tahu sebab Allah tengah nampak saya. Cikgu kata tempat yang tak ada siapa boleh lihat, ya. Dan Tuhan tengah tengok saya. Jadi so dia sebenarnya itulah integriti yang kita nak lihat sebenarnya, kan, sebab dia dah sampai pada tahap kesedaran itu, that awareness. Yang satu lagi cerita saya, satu cerita yang saya baca daripada satu cerita rakyat Cina, ya. Ketika tu Maharaja nak pilih siapa dia punya Perdana Menteri lah agaknya, kan. Jadi dia berikan 3 biji benih kepada semua rakyat dia, dan diberi masa lah, ya, tempoh mungkin dalam setahun begitu, bawa balik kepada dia pokok yang dah tumbuh daripada 3 biji tu, kan. Semua orang bawa lah, ya, pada hari tu semuanya besar-besar, elok semua, melainkan seorang yang membawa pasu yang kosong, ya, dan tak ada pun biji lengkung, tak ada satu batang pokok pun tumbuh. Semua orang gelakkan dia lah.
Kemudian of course Daniel tahu lah, dia lah yang kena lantik untuk jadi Perdana Menteri. Sebab sebenarnya Maharaja memberikan biji benih yang dah direbuskan dan tentu pastinya tak akan tumbuh. Jadi orang lain yang bawa pasu yang dengan pokok tinggi-tinggi yang cantik tu sebenarnya telah menukarkan biji tu dengan biji yang lain. Kenapa bila mereka mungkin lepas seminggu tengok tak tumbuh-tumbuh ni kan. Tetapi kepada orang yang berintegriti ni, dia bawa lah ya pasu dia yang kosong tu, kerana itulah 3 biji yang dia dapat daripada raja dia, Maharaja dia. Jadi itu satu cerita yang pada saya, cerita-cerita ini sebenarnya ya lateral thinking. Ini adalah pemikiran lateral. Dia tak straight dia. Dia sebenarnya memberikan malahan saya baca Edward de Bono, dia kata lateral thinking adalah penghujung daripada satu pemikiran kritis yang semakin matang ya, dan oleh sebab lateral thinking ni nanti ada banyak analogi dan patutlah ya satu masyarakat tu semakin maju, dia banyaklah dia punya peribahasa, analogi dia. Dan untuk Melayu sendiri sangat cintakan ya peribahasa-peribahasa seperti ini. Dan pada saya dalam surat yang Pertuan Agong melantik Perdana Menteri ke-10 ya, minggu lepas, dia nyatakan tentang hidup berlalu tiambang bertahun. Ya, hidup tu kan dia perahu ya, perahu kecil apa permukaan air yang banyak tiambang tu mungkin nampak menghijau tu. Bila duduk tu lalu dia orang kena satu, tapi selepas duduk tu dah lepas, dia akan gantung balik. Itu kan teknologi yang sangat pada saya sangat mendalam ya. Dan juga resmi padi, ikut resmi padi ya, lagi tunduk lagi bersih, jangan ikut resmi lalang ya. Lalang tu makin tinggi pun dia sebenarnya dia dengan senang dia tiup ke kanan kiri ya. Jadi saya rasa itu satu cara berfikir yang dalam ya. Dan Daniel, kita ada banyak benda yang kita perlu kongsikan ya. Saya pun sebenarnya bagi Akademi Dr. Har, saya tak kira lah berapa banyak viewers yang tengok. Kalau seorang-seorang lah, kalau tak ada pun tak apa. Sebab tanggungjawab kita adalah untuk memastikan adanya konten ya di media sosial ya, yang boleh dirujuk satu hari nanti ya. Okey Daniel, sebenarnya dah sampai kepada pengakhirnya. Jadi mungkin untuk merangkumkan tajuk integriti sebagai tunjang kepercayaan ya, tunjang keyakinan ni, mungkin Daniel boleh ya rangkumkan dalam seminit dulu, silakan. Integriti dan kepercayaan ni penting untuk meyakinkan orang kepada kita dan untuk orang kita meyakinkan orang lain juga. Dan namun nilai ni dia satu prinsip, dan prinsip ini mempunyai pelbagai aplikasi di dimensi yang berbeza-beza. Jadi amat mengujilah kebijaksanaan masing-masing untuk mencari apa modal yang sepatutnya dalam pelbagai situasi yang berbeza. Jadi bagi saya perbincangan sebegini banyak boleh dijumpai di program Follow Dr. Ha, Follow Me Dr. Ha. Jadi mungkin boleh tengok, kalau ada soalan boleh hantar ke Dr. Ha atau ke saya. Dan kita mungkin kalau soalan tu cukup menarik, mungkin kita buat sesi yang lain pula berdasarkan soalan tu. Dr. Ha. Terima kasih. Okay, so mudah-mudahan kita perbanyakkan ya diskusi sebegini, discourse ya, intellectual discourse yang melihat kepada elemen yang penting dalam kehidupan kita. Apa yang saya harapkan ya Daniel, kita hidup dengan nilai ya, nilai yang prinsip asas nilai, kerana akhirnya manusia ini itulah jati diri dia, itulah maruah dia ya. Terima kasih Daniel, terima kasih Daun Keladi. Jazakumullah khairan ya di atas apa orang kata masa dan juga percambahan idea tadi. Mudah-mudahan kita akan akhirnya menjadikan integriti itu sebagai satu DNA kita. Kerana itulah juga sebenarnya Daniel yang akan diwariskan kepada generasi kita akan datang. Saya tidak tentunya mampu berbincang begini kalau sebenarnya peringkat awal hidup saya tidak ditanamkan dengan satu satu nilai integriti yang tinggi ya. Dan saya pun kita ya Daniel kena jalankan fungsi kita pula untuk pastikan generasi akan datang ya akan tetap menjunjung ya aspirasi dan juga nilai yang murni ini.
So itu saja dulu. Terima kasih sekali lagi Daniel dan untuk semua audience, terima kasih kerana bersama, untuk semua pelayar. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi bulan depan dengan tajuk yang baru pula, berkaitan dengan kepimpinan. Dan kita akan bincang tentang compassionate leadership, atau yang saya definisikan sebagai kepimpinan rahmah. Apakah itu ya, kepimpinan rahmah? Lagi sekali ini satu yang kebetulan saya tak tahu apa yang akan berlaku tahun ni sebenarnya, tetapi saya itu satu tajuk yang sangat sesuai. Itu saja dulu ya, yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan saya dan Daniel adalah berpunca daripada kelemahan kita ya Daniel, dan mudah-mudahan Allah akan memperbaiki. So itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama membina masyarakat rahmah, Tibika.